Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Syazwani binti Muhammad Azami. Nombor metrik 054561. Hari ini saya akan membentangkan sebuah video yang berkaitan dengan transliterasi teks Jawi klasik Kitab Bughiyatul At-Tullab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatoni. Muka surat 176 yang berkaitan dengan solat berjemaah. Teks ini berkaitan dengan ini satu bab yang menyatakan tentang solat jemaah. Jadinya maksudnya penerangan dekat sini, bab ini adalah satu bab yang menerangkan mengenai solat berjemaah. Seperti yang kita tahu, solat berjemaah sekurang-kurangnya mempunyai satu imam dan satu makmum. Itu kita boleh definisikan sebagai solat berjemaah. Seterusnya adalah hukum solat berjemaah. Hukum solat berjemaah dalam teks ini, maka diketahui daripada yang tersebut bahawa berjemaah pada sembahyang sunat jua pada setengah daripada sunatnya, dan demikian lagi pada sembahyangnya nazar dan fardu qada. Penerangan dekat sini, di dalam nas-nas syarak terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan solat sunat pernah dilakukan secara berjemaah pada zaman Rasulullah SAW. Contohnya, antara contoh solat sunat yang dilakukan secara berjemaah adalah solat sunat gerhana bulan, solat sunat gerhana matahari, solat istisqa, solat minta hujan, dan banyak lagi. Dan fuqaha Asy-Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahawa kedua-dua daripada sunat antara sunat gerhana bulan dan solat gerhana matahari dilakukan secara berjemaah. Para fuqaha Syafi'iyah dan Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan sesungguhnya semua solat yang tidak disunatkan untuk berjemaah juga boleh dilakukan secara berjemaah. Seterusnya adalah mereka yang dituntut untuk solat berjemaah. Di dalam teks ini menyatakan, dan tiada pula bagi perempuan dan khunsa dan kanak-kanak dan sahaya dan yang musafir dan orang yang ada padanya uzur yang lagi akan datang, tetapi sunat berjemaah pada hak mereka itu. Dan tiada pula bagi orang yang bertelanjang, tetapi sunat jika ada mereka itu buta atau pada tempat yang kelam, maka jika tiada yang demikian itu, maka harus jua. Maksudnya daripada teks ini, pada pendapat yang masyhur dan paling sahih menurut Imam An-Nawawi adalah tuntutan fardu kifayah yang diwajibkan bagi orang-orang lelaki yang berakal, baligh, bermukim, mempunyai pakaian yang menutup aurat dan tidak mempunyai apa-apa keuzuran syar'i. Manakala tidak dituntut bagi perempuan, kanak-kanak, khunsa, sahaya, orang yang bermusafir dan orang yang uzur untuk menunaikan solat berjemaah di masjid. Begitu juga dengan orang yang telanjang. Dia tidak dituntut untuk melakukan solat berjemaah di masjid. Hal ini kerana dia tidak dapat menutup auratnya dengan sempurna. Yang seterusnya adalah afdal berjemaah di masjid bagi lelaki. Dalam teks ini menyatakan, adapun pada sembahyang Jumaat maka berjemaah itu fardu ain dan jemaah di dalam masjid bagi lelaki-lelaki, dan jikalau sedikit jemaahnya sekalipun terlebih afdal daripada berjemaah di luar masjid jikalau banyak jemaahnya sekalipun, kerana sabda Nabi SAW, bermula yang berlebih afdal sembahyang seorang itu di dalam rumahnya melainkan sembahyang fardu 5 waktu. Artinya, maka iaitu masjid itu terlebih afdal. Riwayat Bukhari dan Muslim. Penerangan dekat sini, hukum sembahyang Jumaat berjemaah adalah fardu ain, iaitu setiap lelaki Muslim yang sudah cukup syarat wajib melaksanakan solat Jumaat. Lelaki lebih afdal untuk menunaikan solat berjemaah di masjid meskipun jemaahnya sikit. Walau bagaimanapun, lelaki juga lebih afdal untuk solat berjemaah di masjid meskipun jemaahnya ramai.
Maksudnya dekat sini tak kira sama ada jemaah dekat masjid itu ramai atau sedikit, lelaki lebih afdal untuk solat berjemaah di masjid. Hal ini kerana sabda Nabi SAW, terlebih afdal sembahyang seorang itu di rumahnya melainkan solat 5 waktu. Artinya maka di sini itu terlebih afdal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini kita dapat mengetahuilah bahawa daripada sabda Nabi SAW bahawa tempat yang paling afdal untuk solat berjemaah bagi lelaki adalah di masjid. Pembahagian yang seterusnya adalah berkaitan dengan afdal solat berjemaah di rumah bagi wanita. Dalam teks ini menyatakan dan adapun perempuan dan khunsa dan amrat, yakni muda belia yang baik rupanya, maka berjemaah di rumahnya itu afdal daripada berjemaah di dalam masjid. Kerana sabda Nabi SAW, jangan kamu tegah akan segala perempuan kamu akan sembahyang di dalam masjid, dan di dalam rumah mereka itu terlebih baik bagi mereka. Itu riwayat Abi Daud dan Hakim. Maksudnya penerangan daripada teks ini adalah bagi perempuan, khunsa, gadis yang baik rupanya, itu lebih afdal untuk dia berjemaah di rumah daripada solat berjemaah di masjid. Daripada sabda Nabi SAW, iaitu tidak perlu untuk kita tegah jikalau perempuan itu ingin solat di masjid. Tetapi tempat yang lebih afdal, yang paling afdal untuk bagi perempuan untuk melakukan solat berjemaah adalah di tempat mereka itu sendiri, iaitu di rumah mereka sendiri. Okey, seterusnya adalah waktu yang dituntut untuk solat berjemaah. Dalam teks ini menyatakan maka yang terlebih muakkad jemaah itu pada sembahyang Jumaat, kemudian subuh hari Jumaat, kemudian subuh yang lain daripada hari Jumaat, kemudian isyak, kemudian asar, kemudian zuhur, kemudian maghrib. Maka penerangannya dekat sini, maka sangat dituntut dalam Islam untuk solat berjemaah pada 5 waktu solat fardu selain daripada solat Jumaat. Maka di sini kita dapat tahu bahawa ada 5 waktu solat berserta dengan solat Jumaat, iaitu sebagai ganti kepada solat zuhur yang sangat dituntut untuk umat Islam melakukannya secara berjemaah. Seterusnya adalah waktu yang lebih utama untuk solat berjemaah. Dalam teks ini menyatakan dan sunat lebih jemaah pada subuh dan isyak daripada asar, dan jikalau sembahyang asar itu solat al-wusta sekalipun, kerana masyakkah pada subuh dan pada isyak terlebih besar, dan zuhur daripada maghrib kerana masyakkah panas pada zuhur banyak, dan lagi ia badal iaitu Jumaat. Jadinya penerangan dekat sini terdapat tingkatan waktu solat yang mana lebih utama untuk dilakukan secara berjemaah. Yang pertama adalah solat Jumaat, yang kedua adalah solat subuh, yang ketiga adalah solat isyak, yang keempat adalah solat asar, yang kelima adalah solat zuhur, dan yang terakhir sekali adalah solat maghrib. Seterusnya adalah kelebihan solat berjemaah. Dalam teks ini menyatakan dan yang banyak jemaah di dalam masjid atau lainnya afdal daripada yang sedikit orangnya. Kerana sabda Nabi SAW, bermula sembahyang laki-laki serta seorang laki-laki terlebih suci daripada sembahyang seorang dirinya, dan sembahyangnya serta 2 orang laki-laki terlebih suci daripada sembahyangnya serta seorang laki-laki dan barang yang ada banyak jemaahnya. Maka ia itu terlebih kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya penerangan kat sini terdapat banyak kelebihan solat berjemaah. Antaranya daripada sabda Nabi SAW, solat berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian dengan 27 darjat. Ada juga di dalam riwayat lain, solat berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian dengan 25 bahagian. Seterusnya adalah situasi dikecualikan berjemaah dengan jemaah yang sedikit. Di dalam teks ini
menyatakan melainkan jika ada imamnya orang bid'ah yang tiada dikafirkan seperti setengah daripada kaum Jabariyah atau Qadariyah atau Wujudiyah atau Rafdiyah, atau imamnya itu fasik atau Hanafi, atau menjadi kosong masjid yang hampir sebab ia meninggalkan dia kerana ia imamnya, maka berjemaah pada masjid yang sedikit orang di dalamnya itu lebih afdal pada ketika itu. Maksud daripada teks ini adalah sebagai umat Islam, kita sepatutnya kita memang digalakkan untuk melakukan solat berjemaah di masjid. Lebih ramai jemaah itu lebih digalakkan. Akan tetapi ada beberapa situasi yang di mana kita boleh untuk solat berjemaah di dalam masjid yang mempunyai sedikit jemaahnya. Situasi itu di mana imamnya merupakan seorang daripada kaum Jabariyah atau Qadariyah atau Wujudiyah atau Rafidiyah. Begitu juga apabila seorang imam itu merupakan seorang yang fasik, maka lebih afdal bagi seseorang itu berjemaah di dalam sebuah masjid yang mempunyai sedikit jemaah. Seterusnya adalah tempat yang afdal untuk solat. Di dalam teks ini menyatakan tetapi berjemaah di dalam masjid yang tiga itu terafdal daripada tempat yang lain, kata Syekh Mutawalli. Dan mengikut dia, Syekh Ramli sembahyang dengan seorang dirinya pada masjid yang tiga itu terafdal daripada berjemaah daripada tempat yang lain. Maksudnya dekat sini, tempat yang paling afdal untuk solat berjemaah adalah tiga buah masjid, iaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Bahagian yang terakhir adalah mengutamakan khusyuk di dalam solat. Di dalam teks ini menyatakan dan fatwa Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu bahawasanya apabila seorang sembahyang seorang dirinya daripada khusyuk baginya, dan jika ia sembahyang dengan berjemaah tiada dapat khusyuk, maka sembahyang yang seorang itu afdal daripada berjemaah. Dan mengikut akan dia Ibnu Abdul Salam, kata Zarkashi, dan mengikut dia Syekh Ramli dan Khatib Syarbini bermula yang mukhtar, tetapi yang sawabnya menyalahi akan yang dikata oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu As-Salam. Maksudnya penerangan dekat sini, khusyuk ini amat penting dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali dalam bab solat. Imam Al-Ghazali berfatwa bahawa jika solat sendiri itu lebih khusyuk daripada solat berjemaah, maka solat sendiri itu lebih afdal daripada solat berjemaah itu. Sampai di sini saja perbentangan saya kali ini berkaitan dengan bab solat berjemaah. Sekian, terima kasih.